Bagi ke-8. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak terimakan ternafinya, dengan makna tak diterimakan dak atau ketiadaannya. Tengok qala musannif rahimakumullah, maka wajib pada akal. Masuk boleh kita bercara buat hukum akal. Nak buat lagi apa maksud hukum akal? Satu-satu keputusan yang diputus oleh akal. Tengok. Jadi dia bagi dua. Satu dia panggil hukum bahasa nazari. Apa nazari? Bahasa jenis kena tilik fikir. Supaya berwujudnya Allah Ta'ala, kita kena guna akal, tilik fikir, bahah. Ada dia panggil secara doruri. Apa doruri? Akal tilitah dulu, tak kena fikir dah. Bila orang sebut benda jiring, tak kena tilik fikir dah. Orang akan tahu dah benda jiring ni mesti dia mengambil dua perkara, gerak dan diam. Tu dia panggil akal hukum tidak nazari, dia panggil daruri. Ni. Jadi akal ni kira ni. Hukum iaitu satu-satu keputusan yang akal hukum. Tengok. Nombor satu dia panggil benda wajib akal. Tengok. Maka yang wajib pada akal. Bila orang cakap kata ni wajib pada akal ni. Nampak lagi? Apa dia tu? Barang yang tak terima ternafi. Perkara tu tak boleh terima dak sekali-kali. Tu dia panggil wajib akal. Setelah akal tak boleh terima kata dak, seperti adanya Allah. Kerana apa? Kerana akal fikir siap dah bahawa kita ini makhluk tak boleh timbul sendiri. Putus dekat tu. Mustahil timbul sendiri. Melainkan ada tukangnya. Di situ dia panggil wajib ada tukang membuatkan dia. Maka wajib adanya Tuhan. Itu dia panggil wajib akal. Mala yatasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang akal tak boleh tasawur sekali-kali, tak nampak sekali-kali akan taknya. Itu dia panggil wajib akal. Satu. Dengan makna tak terima dak. Benda hak jenis dak, dia tak terima kata dak sekali-kali. Dan atau barang yang atau ketiadaannya, bahasa yang jenis ada dan tak ada, maka akal tak terima kata tak ada sekali-kali. Itu dia panggil wajib akal. Tengok sangat wajib lah. Sama ada yang tentu ada, sama ada perkara tadi bahasa ada, atau yang tentu sungguh, perkara yang bahasa sungguh. Sebab kita nak bahas sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni ada yang bahasa ada yang bahasa sungguh. Nampak tak ke? Tengok ni. Macam kita lah, ada yang bahasa sungguh. Tubuh kita pun. Ada Ustaz Zamri ni, ada tak? Ada tu tak ada, tapi sungguhnya ada. Boleh tunjuk ada tak? Ustaz Zamri satu benda, ada tu. Tu nampak lagi. Nampak lagi. Itu dia panggil benda yang bahasa sungguh. Begitu juga sifat Tuhan kita baca ni. Wujud, kidam, baka. Ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'nawiyah. Bagi sifat tu dia ada peringkat-peringkat dia. Tengok. Ngaji dulu. Esok tu lah tu. Dan benda yang sungguh ti, maka akan terima wajib ada, tak terima tak ada. Wajib dia orang panggil sungguh, tak terima tak sungguh. Dia panggil dah. Jadi benda-benda tu dipanggil akal hukum. Tengok. Pada akal. Dia panggil yang sungguh ti pada akal. Beginilah maksud
daripada perkataan ulama royak lebih mudah faham. Barang yang tidak ditasawur, yang tak wujud, tak boleh terima pada akal, tiadanya. Benda hak akal tak boleh terima, kata tak ada. Tu seperti adanya Allah Ta'ala, akal tak terima, kata tak ada. Tu dia panggil wajib akal. Tengok gini. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah. Akal kena terima kata apa? Wajib ada. Apa dia? Kudrat Allah. Sebab kudrat ni termasuk sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada. Maka akal terima kata wajib Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Tak terima tak ada sifat kudrat. Itu dia panggil, orang kata bahasa yang bahasa ada. Dan yang tentu sungguh seperti sifat kidam. Sifat kidam ni sungguh akan kata ada kidam pada Allah, yakni sedia. Perkara sedia tu bukan perkara wujudi. Perkara sungguh Allah itu tak ada mula. Tu dia panggil akan menghukum atas Allah Ta'ala tadi ni, bahawa Allah Ta'ala itu sungguh, nampak tak? Sungguh ia sedia, sungguh ia kekal, sungguh itulah perkara yang darjah dia darjah sungguh, tetapi akan menghukum wajib adanya kidam tadi, tapi bukannya ada wujudi seperti kudrat sifat yang bahasa ada. Mengaji tauhid dia pening pala sikit, lama-lama utih. Tengok qala musannif rahimakumullah. Nanti mengaji ni mengaku dulu, esok-esok dia reti ya. Lama-lama dia faham. Tak reti pun hangguk gilah, hangguk dulu. Kami lu ngaji gitu hangguk, lama-lama dia reti. Faham lah hukum akal ada 3. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Ni nak hukum atas perkara sifat Tuhan ni tak terbilang. Sifat yang wajib ada. Dalam tak terbilang tu yang wajib kita ketahui 20. Dalam 20 tu dia pecah 4. Ada sifat yang tarah dia, darjah dia. Darjah amru iktibari, faham saja ya. Maka akal terima wajib Allah Ta'ala ada. Tapi wajib macam mana? Ada ni bukan ada cokoh kita dah. Nampak lagi. Orang nombor 2 dia panggil sungguh adanya. Darjah dia apa dia? Seperti kidam, bakar, mukhalafah. Wajib adanya, ada sifat ma'ani. Dia jadi gitu. Nampak? Itu dia panggil perkara di sifat Tuhan tu pun dia ada darjah dia. Tengok saya lah. Okey, tengok kita klik. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri dulu. Tanya Ustaz Zamri, ada tak? Ada. Jadi ada tu sifat saya. Boleh tak tuan-tuan nampak bila sebut saya ada, nampak sifat ada tu kan nampak saya? Nampak lagi? Dua benda ni, saya dan sifat ada tadi ni. Tu dia panggil benda amru iktibari. Bila kita sebut ada Ustaz Zamri, yang kita bercara hari ni, diri kita akan nampak, diri saya akan nampak ada tadi. Buatlah lah. Nampak saya lah. Tu dia panggil sifat nafsiah. Ada tadi bukan perkara ada, bukan wujudi, tapi dia amruh faham. Tapi dia adalah darjah dia. Dia panggil sifat nafsiah, sifat diri menurut akal saya ni. Sebab tu bila sebut sifat nampak pada zat. Bila sebut ada Allah, kita bukan cara berada tu, kita nampak. Faham tujuan hati kita, wujudnya zat Allah Ta'ala. Tu maksud dia tahu. Jadi duk bahas ni sifat tu tadi. Sifat tadi darjah dia amrun iktibari. Bila sebut Allah sedia kidam, Allah itu sedia, akan nampak hati kita tuju di mana? Nampak lagi? Kita kata apa? Sungguh Allah tak ada mula. Nampak lagi? Bila sebut kudrat lah, kudrat sifat ma'ani. Bila sebut Allah kudrat, hati kita menuju zat Allah kan menuju pada kudrat Allah. Menuju pada kudrat Allah, tu dipanggil sifat yang wujudi. Bila sebut lemu, ada lemu, hati kita menuju pada ada, kita menuju pada lemu. Menuju pada batang tubuh lemu, tu dipanggil sifat yang bahasa
Sifat amru iktibari, wujud tu. Dah kan? Bila royak kata kawan tu tidak ada anak, maka hati kita menuju bahawa ternafi. Kawan itu mandul, maka ternafi akan adanya anak. Kita sudah dia tak ada anak. Sebut Pak Long tu mandul tu. Hati kita menuju pada apa? Menuju bahawa dia tak ada anak. Begitulah bila sebut Allah baqa atau Allah kidam, Allah sedia, hati kita tuju pada apa? Tuhan ini tak ada mula. Dia panggil sifat salbiah. Lagi. Bila tuju ya lembu itu hitam, kita tuju, hati kita tuju pada badan lembu tu ke? Tuju pada hitam. Kita tuju pada hitam. Tu sifat yang bahasa wujudi. Nak faham ni. Mapuh kekeng. Tu dia panggil sifat tu faham kita dulu. Sebab tu dia sifat Tuhan ni dia ada derajah-derajah dia. Bahasa ada, bahasa wujudi. Ada belaka, tapi darjah dia tu, kelas dia. Tengok kalau tak ada terus mustahil, dia panggil makdum. Tapi otak faham gitu, kita boleh faham. Qala musannif rahimakumullah. Maka yang tentu ada, akal terima sekali wajib pada akal. Ada di Tuhan tu sifat kudrat, maka hati kita menuju pada apa? Menuju pada sifat tu. Tu dipanggil sifat wujudi, sifat yang basada. Dan yang tentu sungguh itu seperti kidam, sedia. Bila kata sebut Allah sifat sedia, hati kita menuju menolak akan mula. Itu dipanggil sifat salbiah, sifat ternafi. Ternafikan barang yang tak layak pada Allah. 5 sifat tu lah. Kidam ternafikan bermula, baqa ternafi binasa, mukhalafah ternafi bersamaan, wahdaniyah ternafikan akan berbilang-bilang. Nampak lagi. Dia jadi gitu. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi ternafikan berdiri dengan yang lain. Kok tu dia panggil dah. Maka hati kita menuju bak kata tu sifat ternafi 5 utik. Hati kita, akal kita hukum gitu. Wajib pada akal. Allah Ta'ala ada sifat-sifat tadi ni. Dan yang mustahil akal pula. Ni habis wajib akal ni. Puhak wajib akal lah hukum mustahil pula. Ialah barang yang tak terimakan sungguh. Tadilah lawan tadi ni. Tak terima sekali-kali kata apa? Tak terima sungguh dan sungguh ti. Lawan bagi tadilah. Tengok. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dak. Dia bahasa kapur ke. Dia nak ayat dak dengan tak dak tu lain. Tengok. Pada akal. Begini masuk dari perkataan ulama, dia hurai bagi kita. Barang yang tak boleh terima pada akal adanya, maka yang tentu tak ada itu seperti lemah. Mustahil akal Allah lemah. Pasal apa dipanggil mustahil akal? Kerana akal boleh jawab kelik. Nazar fikir tengok, kalulah Allah lemah, maka Allah itu jadi baharu. Bila baharu macam kita, macam kita belah mana nak, dia pun kena jadilah. Maka ditolak tu dipanggil mustahil akal tu. Tuhan itu bersifat dengan lemah, maka akal tolak kata tak ada lemah tu di Tuhan. Itu dipanggil mustahil akal. Dan yang tentu dak, perkara yang dak pula seperti barunya ada mula Tuhan. Tak mula dia panggil. Akal tolak kata apa? Mustahil ada mula Tuhan. Kerana apa? Akal jawab kelik. Sebab nak ayat mustahil tu. Kalau ada mula, kita bahas sifat kidam. Kawan ni Tuhan siapa dia buat dia? Kalau kita ada mula, tentu ada tukang buat dia. Tukang buat dia siapa buat dia lah. Kalau lah Tuhan tu kata ada orang buat baharu, tu akal fikir dia. Kalau lah Tuhan baharu, nak yang mustahil akal tu, akal fikir dia. Baharu apa maksud? Ada tukang buat. Tanya kelik, tukang buat dia tu siapa dia? Tu dia panggil terandah terus. Orang kata jalan mati. Jalan mati tu dia panggil mustahil. Mustahil ada tukang buat. Sebab akal akan tanya, kalau Tuhan ni ada baharu, ada sifat baharu, tentu ada tukang buat. Tukang buat dia sebenarnya buat. Kawan buat. Kawan dia buat. Kawan buat. Kawan buat sebenarnya buat. Kawan buat.
Sedangkan nak jadi alam ni macam mana duk galik buat tak selesai. Maka akal situ, akal jawab kata jalan mati. Jalan mati tu panggil mustahil Tuhan baru. Tu dia panggil mustahil akal. Bukan boleh takut mustahil akal gitu dah. Kena fikir tengok. Dia jawab tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Macam mana ada Allah ni duk galik kawan ni buat. Dah Allah buat berahing. Berahing dia buat oleh Yusuf. Yusuf boleh Hamid. Hamid boleh oleh Mak. Mak dia buat dah. Karing. Karing dia buat. Oh, tak habis-habis. Akal fikir situ dipanggil mustahil akal Tuhan baru. Tu tajuk dia macam tu lah. Dia panggil nazari, kena fikir. Bila kena fikir dia akan sampai jalan mati. Jalan mati tu jawab dia mustahil Tuhan baru. Tu dia panggil mustahil akal. Macam tu ya. Tu sifat kidang. Kalau kau tu pula. Kau tu kan. Ayo, 3 orang. Dolah dibuat oleh Karing. Karing dibuat oleh Yusuf. Yusuf membuat akan dolah. Mina. Dalam waktu yang sama bertemu dua benda. Akal jawab kena, tak boleh pergi. Akal jawab tak boleh pergi, itu dia panggil mustahil akal. Mustahil akal Tuhan ada buat yang lain. Maka wajib pada akal Tuhan kidam. Aku dia jawab tu. Tu dia panggil hukum akal tu. Sebab tu tak boleh duk hukum benda-benda lain macam ni. Aku mustahil lah minyak mutu ni. Mustahil akal. Tak boleh akal ni. Tu perkara baru boleh jadi kot tu. Mustahil akal lah mutu baru beli atas tak hidup. Bukan akal pada adat tu. Pada akal boleh jadi. Bak Tuhan boleh lah mula kira. Dia bubuh di akal. Bukan kena tak kena. Tu tajuk lain. Tu hukum yang dihukum oleh adat. Akal dihukum gitu. Tengok. Tu dia panggil mustahil akal. Setelah kita gajah. Esok kita akan bahas sifat wujud. Sampai sifat mutakalimah tu. Bahas akal. Maka dapat keputusan lah. Wajib. Mustahil. Kalau mau kata Tuhan ni lemah. Maka akan jawab. Kalau lah lemah. Nak dapat apa dia hurai kalau lemah. Sebab nak dapat keputusan mustahil tu. Maka baru boleh hukum kata mustahil akal. Akal jawab tak boleh gila. Bukan dia lah. Gitu lah. Gitu maka tu dia panggil mustahil akal. Jadi wajib akal, mustahil akal. 3 betul tu ya. Dalam 3 yang harus akal pula. Akal nak hukum pula. Jangan lagi 3 tajuk dia, 3 betul ni. Hukum akal 3 betul ni. Dia tak masuk kok lain dah. Dia tak pergi wajib, dia pergi mustahil, tak mustahil dia pergi harus. Ialah barang boleh jadi kedua belah pihak. Akal kita boleh hukum kok ni boleh jadi, kok ni boleh jadi. Perkara tu. Boleh terima, akal boleh terima kok ni, akal boleh terima kok ni. Adanya. Atau tiadanya. Perkara tadi akal boleh hukum kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu dia panggil harus akal. Sebab tu dia tanya kita ni mati boleh tak? Boleh. Hidup boleh tak? Boleh. Akal boleh jawab gitulah. Kerana kalau tak harus akal jadi wajib akal. Dia kok tu kelai. Tak wajib akal, mustahil akal. Tak mustahil akal, harus akal. Dia 3 betul dia. Nak hukum akal kena faham gitu. Mengaji tauhid faham sekeruh ni faham. Kalau tak faham sekeruh ni mengaji betul kita luruh bulu ketiak dia bengong itu. Mungkin juga kau tak faham kedarah ni. Dia benar hak lain tak boleh dia akal hukum akal dah. Kena faham mulai. Nampak lagi. Bila orang tanya harus akal, mati ini wajib tak? Wajib aridi, janji Tuhan. Tanya akal pula tak apa. Akal lah hukum bab mati ni. Akal jawab harus saja. Boleh terima kita ni mati, boleh terima tak mati. Kalau Tuhan nak panjang kita tak mati boleh tak? Boleh, akal jawab. Tu akal. Kalau Tuhan nak kita mati tak? Boleh. Kemat boleh jadi tak? Boleh. Kemat boleh tak jadi tak? Boleh. Kalau Tuhan tak mau jadi kemat boleh. Walau mari tanah besar pun Tuhan tak boleh jadi boleh. Boleh, akal jawab. Kerana kalau tak harus akal, wajib akal. Apa maksud wajib akal? Tak terima dak kali-kali. Kemat kok mana pusing kena jadi. Akal akan jawab kali. Oh kalau begitu Tuhan dipaksa untuk menjadi kemat. Siapa nak paksa Tuhan? Tu hukum akal tu. Akal jawab sendiri. Oh, apa maksud wajib akal? Tidak dapat, tak ada jalan lain. Kemat mesti jadi. Akal tanya kali kalau begitu kemat ni perkara apa? Kemat ni di bawah takluk siapa dia? Takluk Tuhan. Tuhan nak buat boleh tak? Tak mau buat boleh tak? Boleh. Tu dia panggil akal jawab harus belaka. Walau janjian dia wajib. Pasal sekeru tak kena tahu. Tak masuk akal lah. Kupang ambil bodoh. Tengok kemas sangat.
Jawab bodoh. Tajuk hukum akal tajuk lain. Bukan tajuk tadi. Mun tanya benda-benda besar ni, macam kiamat sekali pun. Pada akal nak jawab boleh jadi tak? Pada akal jawab harus saja. Kalau Tuhan nak buat kiamat boleh. Tak mau buat kiamat boleh. Harus pada akal. Pada aridi wajib. Pada janjian dia sebab Quran dah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Al-qari'atu mal qari'ah. Pada janji Tuhan wajib jadi. Pada akal jawab harus ya. Sebab apa? Kalau tak harus akal wajib akal. Apa maksud wajib akal? Barang yang tak terima dak kali-kali. Kok mana kena jadi juga? Bila kok mana kena jadi juga, tajuk dia Tuhan dipaksa kena buat kiamat. Akal jawab kali, dak lah. Kita kata dak. Kiamat tak akan jadi kali-kali. Mustahil akal. Jadi siapa nak halang Tuhan menjadi kiamat? Jadi Tuhan tak mampu menjadi kiamat kok tu. Maka akal tak Tuhan ni dia boleh buat kiamat, nak buat kiamat boleh, nak buat kiamat boleh. Tu satu tajuk. Saya beri satu kiasan tu kalau orang cerdik hak lain faham lah. Jangan tanya hak lain pula. Bak mati kah, bak susah kah, bak kaya kah, hak janjian-janjian dalam Quran tu Dajjal boleh timur tak? Padahal tak timur boleh tak? Boleh reti lah tu. Kalau Tuhan tak mau timur Dajjal boleh. Tapi pada janjian ada. Pada akal jawab harus Dajjal timur, harus Dajjal tak timur. Kalau Tuhan kena timur. Kalau kita kata tak harus akal, wajib akal. Maka Dajjal kok kena pusing kena timur. Jadi kalau Allah nak halang tak boleh. Tu dia minahlah. Jadi Tuhan lemah untuk menimbulkan Dajjal. Maka sebab tu tak boleh kata wajib akal. Sebab wajib ni benda yang wajib kena ada macam sifat Allah tu. Kalau tak wajib mustahil. Apa mustahil? Benda yang tak ada kali-kali. Qadim budak baru budak. Bila begitu menunjukkan Tuhan tak mampu menimbulkan Dajjal pula dah. Sebab tu akal jawab bila orang tanya pada janjian Allah pada aridi wajib Dajjal turun sebab ada janjian. Antara tanah besar Dajjal akan turun. Ya'juj wa Ma'juj akan turun. Nabi Isa membunuh Dajjal. Semua tu janjian-janjian. Tanya akal harus saja. Boleh jadi. Kalau Tuhan nak tak boleh jadi boleh. Tuhan nak jadi boleh. Bebas bagi Allah. Kalau kata tak harus akal, akan jadi wajib akal. Apa wajib akal? Tidak dapat, tidak. Kok mana Dajjal mesti timbul? Akal tanya kelik. Kalau begitu Tuhan tak mampu menghalang Dajjal. Kok tu kelik dapat lagi. Kalau kita tak, Dajjal tak akan timbul kali-kali. Mustahil akal. Apa maksud akal? Tuhan tak mampu menimbulkan Dajjal pula dah. Sebab tu akal menghukum harus saja. Cuma dalam Quran, dalam hadis riwayat dipanggil wajib pada aridi. Jadi hukum ni ada 4 jenis. Ada hukum aridi, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Tu mengaji akidah. Ni mengaji akidah. Ni dia akidah ni. Kita pegangan sunnah wal jamaah. Tuhan itu kuasa mutlak dia. Sebab tu akal ni boleh mencari akidah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Faham gitu deh. Hak ni payah sikit ni. Tengok. Dah lepas ni tak apalah. Hal ni mudah sikit. Kadang-kadang orang sembah, tidak masuk akal lah aku ni. Macam mana dia tu pandai tak lulus periksa? Bodoh sungguh. Bukan akal pada adat. Pada adat kebiasaan duk jadi. Orang pandai tak lulus periksa mustahil. Pada akal harus ya. Sebab pada memandai melulu tak melulu Tuhan. Kita pegang gitu. Sebab tu akal tak harus saja. Pandai ya mak. Mengaji ustaz aja satu. Tiba-tiba periksa tak lulus. Boleh jadi. Tapi pada adat mustahil adat lah orang pandai lu tak boleh periksa. Kalau orang bengok apa kita sungguh. Kena faham adat dengan akal tu. Banyak orang cakap tidak masuk akal lah. Macam mana ni COVID-19 bertambah ni? Sari seribu. Boleh jadi kan kata? Boleh tidak? Bukan mustahil kali-kali. Pada adatnya, pada adat boleh jadi mustahil tak gitu. Pada adatnya selagi-selagi tak jadi macam mana. Dekat nak raya dia naik tu. Tu kata kaya tu. Tengok kalau musuh ni rahimahullah. Tengok. Artinya 3 utai hukum akal tu. Jadi kiaslah lain-lain. Walau perkara dalam akidah sekalipun. Dalam janjian-janjian Quran tu. Janji mati, janji hari kiamat,
Janji berlaku akan timpunan pada masyar. Janji meniti titian sirat. Masuk syurga orang baik, masuk neraka orang jahat. Pada janjian wajib. Sebab adalah Quran. Tanya akal jawab boleh jadi. Tuhan nak buat orang baik dalam neraka boleh, dalam syurga boleh. Kalau kita kata Tuhan orang masuk neraka, orang yang buat baik wajib masuk syurga. Wajib tak? Boleh diwajib akal. Maka Tuhan ni kan dipaksa memasukkan orang baik dalam syurga. Faham masuk wajib akal tu? Tidak dapat tidak sekali-kali. Sebab tu akal tak harus saja. Tapi pada janjian dia wajib. Sebab dia janji. Sebab Tuhan tak menyalahi janji. Kalau menyalahi janji jadi lemah boleh. Tapi akal kita menghukum akan kuasa Allah Ta'ala tu. Bebas bagi dia. Dia nak buat siapa pun boleh. Walaupun janjian dia masuk syurga orang baik, masuk neraka. Itu akidah kita pegang. Untuk kita pegang gitulah. Tapi kita kena beriman dengan ayat Quran. Orang baik, amal lazina amanu wa amilus solihat jannatul ma'wa. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga. Tu dipanggil apa tu? Wajib pada janjian. Sebab Quran ayat kita wajib beriman. Tapi pada akal kita, akidah kita pegang, harus bagi Tuhan ya. Dan situ kena pasang klik. Tuhan tak menyalahi janji dia. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang fasik, tempat mereka dalam neraka. Orang fasik neraka ke Tuhan, masuk neraka. Betul tak? Betul. Quran ayat. Tu dia panggil janji Tuhan. Untuk akidah kita pegang, wajib akal ke masuk syurga? Tak. Kalau wajib akal, tidak dapat tidak. Orang baik Tuhan mesti kena buh. Jadi nampak macam Tuhan dipaksa. Pada akal jawab harus saja. Kalau Tuhan nak buat nak buh. Oh yang nak buh suruh neraka apa boleh. Ikut dia. Tapi janjian dia gitu jadi Pada janjian dia tetap jadilah. Sebab dia janji orang baik masuk syurga, masuk syurga. Ini akidah kita nak pegang Tuhan tu. Tu akal panggil hukum akal. Nampak dah ni. Kau nampak sikit tu. Kau reti tak reti juga kena minum air yasin. Tidak minum air kolah. Aku tak tahu royak tu. Musannah rahimakumullah. Royak habis cakap tu. Dan harus akal. Dia tanya pada akalmu hukum apa? Boleh jadi? Boleh jadi kok ni? Boleh jadi. Ma la yatasawwaru ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Ma yasihu barang yang sah, yang akal boleh terima, berlaku, boleh jadi, boleh tak jadi. Dia panggil itu. Sebab tu akal nak hukum perkara koding pun boleh, nak hukum perkara baru boleh. Sebab tu bila tengok perkara tu baru, benar baru apa maksud? Dia pergi kok ni, tu benar baru. Sebab tu akal tak harus belaka. Nampak lagi. Kawan tu nampak pun umur 80 dah. Jalan pun sepak ujung tika rebah. Kek naik tangga itu. Sema dia kata dia tu kalau menikah lagi tu boleh anak lagi tu. Kita pun kata nak mustahil lah. Tarok dah. Tu. Kalau makan tokak ali 2 pokok pun tak lagi dah. Mustahil pak. Mustahil pada ada 80 lebih nak menikah muda-muda tak rok lah anak lah, nak kerabat gino. Nak berjalan tak rok lah. Pada apa dah? Pada adat kebiasaan. Tanya akal jawab harus. Boleh jadi, boleh tak. Mana dalil? Nabi Allah Zakaria. Sampai bini dia senyum, malaikat mai kata kamu akan dapat anak. Allah, aku ni tua dah. Nampak lagi weh? Allah buat cerita tu supaya kita faham akidah lah tu. Nabi Zakaria dengan bini sama-sama tua, putus habis dah. Habislah tua dia pergelak. Malaikat kata berapa anak? Dapat anak nama Yahya. Sebab tu pada adat saja orang tua ni tak dapat anak. Tapi kalau Allah kendaki boleh tak? Sebab tu akan menjawab harus. Nak ayat kata apa? Esanya Allah Ta'ala. Hanya Allah saja boleh berberkah. Tu dia akal tu nak pusing kok tu. Tiap-tiap kita semua ni di situ ada Allah pada memberi berkah kok ni. Walau kita nampak bercanggah dengan adat kebiasaan. Penyakit kecil manis lagi, gok lagi, lutut lagi ni kok.
Tukar lagi tak kira. Jatuh lagi, Omikron lagi. Dia memang kata pasang 3 boleh hanuk. Hei, mustahil aku dah. Mustahil ada. Akal jawab boleh jadi. Sebab apa? Sebab pada perbuatan itu ada perbuatan Allah pada memberi bekas. Faham lagi? Dia nak pergi pusing waktu ya tajuk dia. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid. Tauhid asal perkataan wahid sah. Hanya Tuhan saja boleh bekas. Bukan sabit gok sakit apa tu kecil manis tu yang menyebab mu tak boleh anak. Dah. Pada adat memang tak boleh lah. Pada akal jawab harus. Kenapa? Tuhan boleh beri. Kalau Tuhan nak beri. Tekah berjumpa entah tu dia kuat klik. Hilang habis penyakit gok. Esok lepas tak gok klik. Boleh jadi. Masuk pukul 9 malam hilang penyakit gok habis. Masuk masalah kelamu dan jadi kuat. Hai. Jadi kat mana? Kita tengok pagi esok penyakit dia teruti. Tengok beriak anak berderet. Bini kata memang apa? Mampu kita. Kita ada pergi ziarah ke Dr. Guli kena penyakit. Penyakit kok lagi, penyakit kuning, penyakit biru, penyakit cross semua. COVID-19, 2016 semua dah. Doktor ni pening lah. Tapi bila malam Tuhan boleh beriak? Boleh. Jangan duk heran. Tu akal jawab harus. Walau pada adat mustahil Dr. Guling kita nak boleh anak kena. Tengok bini tak murah, bini benci tengok lah. Bukan dia tengok bini tak apa, bini tengok dia benci nak mapuh bila. Tapi tiba-tiba dia boleh setubuh dengan bini. Dia panggil apa tu? Mustahil pada adat. Tak bisa tengok. Panggil akal jawab harus. Tuhan boleh buat belakang. Bila malam jadi kuat. Nampak kena. Faham gini aku contoh tu bukan contoh kena nak beri perhatian tu. Beri mudah faham tu. Simak jangan marah. Nak mengajar beri reti sikit. Saya duk contoh 2 benda api panas besi tajam tak faham-faham. Ni mari 10 orang tak gubuk contoh tu ya. Contoh dia belunguk lagi. Beri reti sikit. Faham je Tuhan kuasa belakang. Kalau musuhnya roh faham ni. Jadi akal jawab harus belaka. Sebab kita makhluk ni benda harus. Boleh jadi belaka. Satu hari dia mengatakan Bang Razak ni ambil calon Tasik Gelugu. Saya duduk di Bali ni tengok. Takkan aku tak mustahil lah. Mustahil pada adat lah. Sebab berlambak lagi calon-calon kemas. Tapi pada akal boleh jadi. Boleh tidak. Sebab Bang Razak benda yang harus. Bukan mustahil. Tuhan tak mampu menjadi dah. Boleh. Kerja berjadi naik turun sampai kerja. Kerja Tuhan. Sebab tu letak jangan tak mustahil. Mustahil akal. Mustahil pada adat. Tengok benda-benda baharu semua ni. Pada adat ke boleh jadi wajib. Pada akal jawab harus saja. Pada adat mustahil. Pada akal jawab harus juga. Nampak lagi. Gitu. Al-Musannaf rahimahumullah. Faham hukum Pak Putih tu? Akal menghukum atas hukum adat tadi. Akal menghukum atas hukum aridi tadi harus belakang. Tengok gitu. Qala musannaf rahimahumullah. Atau tiada dan berlakunya atau daknya. Begini maksud daripada perkataan ulama. Barang yang sah pada akal seperti langit bumi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Akal jawab kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Nampak lagi itu dia panggil. Dan tiadanya yakni pada ketika yang lain-lain, maka yang diterimakan ada, dan tiada itu seperti langit bumi. Akal boleh terima kata bila ada meninggalkan tiada. Kalau Tuhan nak beri tak ada boleh? Boleh beri tak ada, meninggalkan ada. Akal jawab harus saja. Sebab tu benda baharu ni masih wallah ni dia gitu ya. Sebab tu akan menghukum kok ni boleh. Walau bertentangan dengan adat. Nampak lagi. Tu yang tok guru dia buat misal pisau tajam. Pada adat dulu tajam ni jangan kata pisau. Tajak ke cukur ke pisau pelik ke. Tak kira lah. Bukan pisau saja. Kerja dia memutus. Memotong, mengerak. Membelah. Tapi tanya akal. Akal jawab harus putus, harus dak. Akal jawab itu jenis.
Pada adat wajib memutus, boleh wajib membelah, wajib mengerat. Benda tajam ni. Mari satu pisau tajam. Kita tebang pisau, tebang kayu, tebang apa. Tanya pada adat wajib memutus. Tanya akal, boleh jadi mutus, boleh jadi dak. Kalau Tuhan kena kita tak putus. Walau tajam pun. Cuma dia wajib pada adat. Akal bukan tak wajib akal. Kalau wajib akal semata-mata tajam tu memutuskan. Tuhan tak ada kuasa atas tajam. Jadi macam mana kisah Nabi Ibrahim? Allah buat kisah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail dengan benda tajam. Toreh tak masuk, toreh batu pecah. Di situ nak royak kata, pada adat yang benda tajam ni membetul. Pada akal jawab harus putus, harus dak. Sebab apa? Kalau kita tahu wajib akal putus, tajam saja putus, tajam saja putus. Nabi Ismail je nak. Dia mula tak percaya Quran, kafir hukum. Di sini orang kata hukum adat ulama kita buat ni, hukum akal ni. Akal menghukum tajam itu harus saja memutus, harus tak putus. Sebab apa? Di tajam tu juga di bawah takluk Allah Ta'ala. Pisau tu sendiri pun di bawah takluk Tuhan juga. Tuhan kata jangan masuk, tak masuk. Api panas. Sebut api ni api mana tak kira lah. Api tasik gelugur ke api baling macam. Kalau bakar ni mampus kekeng lah. Tak mahu kemarah ni. Tanyalah api mana. Tapi pada adat, api ni bahasa dia menghangus, membakar. Tanya akal. Akal jawab boleh jadi. Boleh bakar, boleh tak. Kenapa? Nak royak kata bukan kuah panas tu, bukan tubuh api tu yang membakar. Tuhan yang mengizinkan. Tu tajuk dia tu. Maka akan jawab boleh jadi, boleh tak. Kenapa? Nabi Ibrahim kena bakar. Api besar yang amat, setinggi-tinggi burung terbang jatuh. Tapi sebab apa tak makan tubuh Nabi Ibrahim? Tanah pokok bunga pula. Pokok bunga kedok tak kerusi pula. Makan dengan roti pula. Bukan Ibrahim ni, Nabi Ibrahim. Ni Bang Ibrahim. Ni terbakar ceng. Kalau bakar ni gig. Nabi Ibrahim. Nampak tak? Tuhan buat tak kisah? Tak hukum ni. Maka akan jawab api selamanya ni wajib saja, wajib ada. Sebab tu jadi banyak 2, 3, 4 kali, 5 kali, juta-juta kali dah. Maka akan jawab wajib pada ada api membakar. Tanya akan jawab boleh jadi bakar, boleh tak. Kerana apa? Ada kisah Nabi Allah Ibrahim dibakar tak makan. Menunjukkan bukan panah tu yang membakarkan. Panah tu harus saja dia pun. Dia juga di bawah takluk Tuhan. Kalau Tuhan bakar. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api yang duk bakar semua sama-sama ni di bawah takluk Allah Ta'ala. Allah kata terbakar kebun, terbakarlah. Terbakar rumah, terbakarlah. Allah kata jangan bakar, tak bakar. Nampak lagi? Sebab tu dia jadi kebakaran, ada yang sikit, ada yang banyak. Maka harus ada. Boleh jadi bakar sikit, boleh jadi bakar banyak, boleh bakar berhabis. Itu harus ada. Tanya akal harus. Boleh jadi bakar, boleh jadi tak. Tu hukum akal menghukum atas hukum adat. Atas perkara baru ni. Ini akidah kita nah. Tengok qala musannif rahimahullah. Belambak orang tak reti ni. Tak reti. Nak mengaji malah kau duk tengok TV. TV senok habis ni tengok ni, TV ni tengok anu. Drama bodoh-bodoh pula. Mengaji kasyok kena mikir. Tengok. Seperti langit bumi. Akan kata apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan benda yang boleh terima berlaku, boleh terima tak berlaku. Apa dia? Seperti gerak dan diam. Akal boleh terima tak? Boleh terima. Bila benda jenis jiring ni, gerak diam bagi jiring di sisi kaul yang muktamad. Nampak lagi? Dijawab je nak? Boleh jadi jiring benda ketul ni, boleh gerak, boleh diam. Tapi bukan dalam satu masa yang sama. Akan jawab apa? Harus. Sebut benda keras berketul gini, maka dia akan jawab harus dia bergerak, harus dia diam.
Sebut benda jiring je. Sebab apa maksud jiring? Sebab nak beritahu Tuhan bukan jenis jiring. Bila benda jenis jiring, mesti dia menerima gerak dan diam. Bila gerak dan diam benda baru, maka Tuhan bukan jenis jiring. Bila jenis jiring dia ada gerak diam, maka Tuhan tak gerak dan diam dan tidak jenis jiring. Dia pun tengok tu lah tu. Gitu habis. Qala musannif rahimahullah. Habis dah. Faham tak faham tak tu lah. Qala musannif rahimahullah. Tapi bukan dalam satu masa. Nah. Maka yang harus akal. Macam saya ayat tadi ni. Benar harus akal ni. Tercabang jadi wajib ada. Benar ada wajib akal, jawab harus je. Apa wajib ada? Kereta baru terbit, plat molek, kereta molek, QC check dengan petrol molek, wire molek semua. Wajib pada ada. Piung start lagi selalu hidup. Nampak lagi? Sebab apa? Dok jadi beribu-ribu butir, bilion butir dah. Ni. Wajib pada ada. Makan banyak kenyang. Tak terat saya sakit tengok. Panggil saya makan tengok. Ni banyak sikit. Wajib kenyang betul tak? Besok jumpa tak kenyang. Sakat-sakat saya hidup ni tak bisa jumpa lagi makan banyak tak kenyang. Habis pinggan batas pinggan. Habis pinggan batas pinggan. Betul tak? Dia panggil apa? Wajib pada adat makan banyak kenyang. Pada adat tu. Lama lagi. Kalau tanya akal pula. Makan banyak. Wajib akal kenyang ke? Mustahil akal kenyang ke? Harus akal kenyang. Akal jawab harus. Boleh jadi kenyang, boleh jadi dok. Tu dia. Tapi adat tu jadi sedia. Nampak lagi. Tu dia panggil tu. Pada perkara yang wajib akal, wajib adat, akal hukum harus boleh jadi. Seperti makan banyak wajib kenyang. Makan banyak. Kita makan kadang 2 pinggan sehari. Kenyang lah. Kadang-kadang sepinggan, 10 pinggan. 20 pinggan. 30 pinggan kenyang tak? Wajib kenyang. Mustahil tak kenyang kalau makan banyak. Mustahil apa? Mustahil pada ada. Harus kenyang setengah pinggan. Harus kenyang sepinggan. Kadang-kadang bini merepek setengah pinggan kenyang lah. Ada bisa jumpa. Tu dia panggil apa tu? Harus pada ada. Tanya akal, harus semua. Benar harus pada ada kah? Harus pada mustahil pada ada kah? Wajib pada ada kah? Akal jawab harus kenyang, harus dok. Akal jawab. Sebab apa? Sebab nak pegang kata bukan makanan tu yang mengenyangkan. Sama lagi. Kalau pegang wajib akal lah makan kenyang. Bila makan ya tidak mesti kenyang. Menunjukkan kuasa kenyang adalah di makanan. Di mana kuasa Tuhan? Jadi macam mana kita esok dekat kiamat ketika tu? Makanan tak ada. Apa yang kami makan Rasulullah sahabat tanya. Iaitu zikrullah. Makan macam mana? Nak kenyang. Kenyang dengan zikir pada Allah. Boleh tak? Boleh. Ada orang 3-4 hari kalau Allah beri makan tinggi, tak makan apa dia boleh kenyang. Kita tak boleh lah, kita makan rendah. Low profile. Low class, bukan low profile. Kita geng low class. Low class ni tak makan kedarah tak boleh jadi. Tapi ada makan tinggi-tinggi, tok syekh, aulia jangan pasal. Tak makan pun dia kenyang. Menunjukkan benda makanan tu tidak boleh memberi bekas. Sebab tu akal hukum boleh kenyang, boleh tak. Dia bukan boleh beri kenyang. Kalau bubuh di akal kan menunjukkan makan saja kenyang, makan kenyang. Kudrat Tuhan tak ada apa. Di situlah korang panggil akidah tu. Tu tajuk bab makan. Tengok dia tu. Tercabang jadi wajib ada. Dan mustahil ada pun akal jawab harus jenis. Akal jawab harus jenis. Boleh kok ni, boleh kok ni. Nampak? Mustahil, benar mustahil pada adat. Kita beli mutu hak bahasa petrol lah. Buang habis minyak, buat es jok. Cari es jok boleh timur tu masuk pada tak? Baru beli yang mutu. Fed drink. Tapi jangan nak terai lah, terai jahanam.
Nah, ni nak ayat hukum ni. Kita beli mutu atau kereta, buang minyak berapa? Lepas tu tuan minyak tuan es jok masuk. Boleh 3 timah. Pada ada mustahil hidup kena bohong kena Cina lah. Tanya akak jawab apa? Harus boleh jadi hidup, boleh jadi tak kalau Allah kendaki. Sebab apa? Bukan minyak petrol tu yang menjalan akan mutu. Sebab ada dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang jadikan kamu dan barang yang kamu lakukan. Di tiap-tiap perbuatan makhluk ni nampak zahir ya kita. Sebenarnya di situ ada memberi bekas adalah kudrat. Kalau kita kata dak kita buat, Tuhan buat, ternafi sifat wahdaniyah esa Allah Taala pada perbuatan. Jadi perbuatan berbilang-bilang klik. Tu dia pusing kot tu klik tu. Qul huwallahu ahad tu. Ahad tadi ni bagi 3. Ahad pada zat, ahad pada perbuatan, ada pada sifat dia. Kalau perbuatan kita lebih bekas, Tuhan lebih bekas, jadi berapa lah 2 lah. Di situlah ambil hukum ni. Pegang kata petrol tu tidak boleh bekas, tapi jangan terai lah kita. Sebab kita apa? Low classnya orang. Nampak lagi? Tengok kisah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pada ada racun ni mematikan. Racun try tengoklah, Monsanto ke Basta 15 ke, Gramoxone cak pelayang ke. Tak tahu, try tengok tak percaya. Try minum tengok boleh secawan. Jangan secawan, tuduh turut, tubik darah kau ni. Tu dia mau duk bunuh diri dengan racun. Sebab tu nak beli racun para kuat Cina tulis nama lu. Takut orang banyak sabuk-sabuk dia minum. Tak mau beri jual, dia pun takut. Sebab tu pak boh tak ada berapa minit kak gitu. Pada adanya bahan kimia dalam racun tu membunuh. Boleh bunuh pokok, boleh bunuh orang, binatang boleh bunuh. Tambah puradang tu, dia bunuh babi. Nampak lagi? Zaman Khalid Al-Walid ni, kisah panglima Islam. Dia makam tinggi. Bukan low class macam kita, dia high class. Khalid Al-Walid gen high class, gen sahabat Nabi. Nak goyak kata pada adanya racun ni, orang kapur tu terkena dengan satu racun, sekotak racun. Dia kata racun ni tak ada apa lama apiak mati, banyak dia dah mati. Khalid kata awak mari satu botol. Dia buka racun minum degak-degak tak jadi apa pun. Kita jangan try. Kita try arwah. Kita jangan kata sebotol cawan tu pakai tuduh cukup dah tubik darah kau ni lah. Sebab apa? Sebab dia memakam tinggi. Dia yakin sungguh pada memberi bekas tu dia kata. Bukan bahan kimia yang mematikan ataupun giring racun tu. Allah memberi bekas. Pada ada mustahil lah tak mati. Pada akal harus boleh jadi, boleh tidak. Kalau Allah izin macam Khalid Al-Walid yang minum racun tak jadi apa pun. Terkejut buat tu tengok. Ni kata tak? Sebab macam ni tapi jangan kita terletak. Seperti pisau tajam lah. Nabi Ibrahim tak apalah, Allah nak beri. Kita jangan nak klik test Tuhan. Test toreng tengok tinggal jala. Darah tu baik. Kita jangan terai lah, ini akidah. Akidah supaya kita faham ya. Nak beri kita faham akidah kita gitu. Tiap-tiap perkara itu Allah yang beri bekas, tu tajuk dia. Sebab akan bercabang manusia ni pegang kata makhluk beri bekas. Ada kawan ni kata sebab ni, ada kawan kata sebab ni, berlama kita. Maka banyak syirik sangat. Nampak lagi? Banyak syirik sangat. Syirik ni ialah syarikat. Bersyarikat dengan Allah pada memberi bekas. Walau kita tengok serban besar pun. Kadang-kadang dia tak faham molek. Dia tengok sembang molek, tengok orang kemas. Tuan-tuan sana kata tapi tak faham pun akidah. Dan wajib aridi. Apa maksud wajib aridi? Iaitu wajib pada janjian Tuhan pun. Pada akal jawab boleh jadi boleh tak. Apa wajib? Hukum aridi ada apa betul? Ada 3. Wajib aridi, mustahil aridi, harus aridi. Wajib aridi seperti apa? Seperti mati. Sebab dalam Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang basuh ada nyawa akan merasai mati. Maka dipanggil apa tu?
Wajib mati. Wajib apa? Wajib pada janjian. Dipanggil wajib aridi. Wajib arid boleh kata. Lawan baginya tiap-tiap yang bernyawa tak mati. Mustahil aridi. Mustahil pada janjian. Harus mati sejam depan, harus belakang klik. Dia panggil apa tau? Harus aridi. Boleh Tuhan nak pergi mati kau tu pukul 11. Boleh nak pergi mati pukul 10. Boleh nak awal lagi boleh. Nak lajak wayang boleh. Dia panggil apa tau? Harus pada janjian Tuhan. Nampak lagi? Tanya akal jawab. Orang mati jawab mati ni apa? Akal jawab harus mati, harus dak. Benda yang menyawa ni. Kalau Tuhan kehendak kita tak mati sampai bila-bila kita. Boleh? Akal jawab boleh. Kerana kalau tak harus akal, wajib akal. Tadi dah. Bila wajib akal, apa maksud wajib akal? Tidak dapat tidak. Hidup mesti mati. Menunjukkan di situ Tuhan dipaksa untuk memati yang hidup. Sebab tak boleh tu. Kalau tak wajib akal, mustahil akal. Apa mustahil akal? Yang hidup ni tak mati-mati. Akal jawab klik. Kalau begitu Tuhan tak mampu mematikan. Maka akal jawab harus akal. Apa harus akal? Kalau Tuhan nak mati pun boleh. Hak hidup ni Tuhan tak mau mati pun boleh. Satu baru kena. Nampak lagi. Walau pada janjian dia benda yang wajib hidup ni wajib mati. Tengok. Tu dia panggil hukum aridi. Pada aridi pun bagi akal jawab harus akal saja. Qala musannif rahimahullah. Dan wajib aridi misal yang gelar jadi panggil wajib ada itu. Tengok. Misal. Ini satu misalan contoh. Yang gelar jadi panggil wajib ada. Ini contoh wajib ada dia kata. Ayat kata contoh wajib ada. Seperti kenyang apabila makan banyak. Ada sini. Ini satu contoh dia beri. Hak lain macam itulah. Bila kita maning wajib sejuk. Apa lagi? Dia jadi gitu ni. Wajib apa tu? Wajib ada. Tanya akak, akak jawab boleh jadi sejuk, boleh jadi tak sejuk. Bebas bagi Allah. Kalau Allah lebih panas, memaninglah tunggu. Lebih panas boleh. Kerana air juga di bawah, takluk kuasa Allah. Tu akak jawab harus saja. Pada ada wajib sejuk. Kalau maning. Pertama mesti kemarau. Kampung saya tu kok ni panas. Tambah kok muka mak suluh ni kamu panas ceng. Kampung saya sejuk beli. Atas pada baling gitu. Saya atas pada pekan baling ni, barazak besar lagi. Kampung saya ni orang janda pun ramai. Banyak mati orang jatah. Aku pening suruh. Duk serius jugalah. Masa nak pindah kok ni nak payah. Tadi mati seorang lagi kampung saya sana ya. Mati jatah juga. Aku tak buat dah. Sekampung tu saya panggil kampung saya tu. Seberang sungai tu saya panggil kampung janda. Semua janda. Hak ada tu Hulu tu pun 3 selenai dah. Hak tadi pula dengan mati pada aku kata jatah juga. Aku kata banyak janda. Siapa-siapa pasal kena pergi kat aku recommend pergi. Tapi perang tangguh diri. Aku takut tak ada siapa yang mak sulung aku tu. Sampai sipang-sipang pelotoronah tu tembak dengan demo dah. Saya biasa jadi MKK dulu. Zaman Ustaz Azizan jadi Peti Besar. Jadi saya nak beri kaklah kepada anak buah kampung saya ni. Saya buat himpunan janda-janda. Saya tak buat janda lah, panggil ibu tunggal. Pakai himpun. Bilang-bilang masa tu 37 orang. Hei, kota ramai kampung aku ni. Kalau ni lagi ramai lah. Konteks. Masuk jalan tu, jalan saja tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jaga apa baik. Kalau pergi rumah saya pekat-kekat ingat bayar kesihatan. Tapi janda tua lah. 60 ada, 50 ada. Hak 25 baik aku sapu dulu. Tak cerita kau ni hak lama. Hei, aku cerita tu sebab kalau 30 kau ni tak nak cerita kau ni lah. Aku cerita tu rekemen tu hak 60 semua. Sebab tu yang aku cerita tu.
Tu saya kita tu. Semua 60 yang banyak. 50 ke atas ya. 40 pun payah nak jumpa. Aduh. Kalau 40 ke bawah ni saya kira lah mudah lah. Tak orang muslim. Seperti kenyang apabila makan banyak. Okey. Makan banyak kenyang. Gitu. Dan yang mustahil ada seperti buah dengan tidak berpohong. Mustahil pada ada. Buah ada, pokok tak ada. Dia kata buah Melaka ni. Hak tu tak kira hak tu loya buruk. Bukan buah sungguh. Hak betul-betul. Pada adatnya kalau tak nak pokok boleh hak? Boleh kalau Tuhan nak beri. Buah saja ya. Pokok tak ada. Boleh. Pada adat. Pada akal jawab harus. Dapat. Bukannya pada akal lah. Pada akal ni. Benda pokok ada. Tapi buah tak ada. Pada akal harus. Tengok tu. Boleh jadi. Kalau Tuhan nak izin pokok buah saja ya. Apa? Tak ada pokok buah saja boleh? Boleh. Pada adat mustahil lah. Tak bisa berjumpa lah. Kecuali buah Melaka lah. Buah Melaka tu bukan yang cerita sungguh. Tu lah yang buruk. Dia gitu lah. Dia cerita lah. Dia hukum, nak buat hukum bagi kita faham tu. Tu yang ulama tulis bagi kita tu. Dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Ni mati. Mati ni dipanggil wajib tak? Wajib apa? Wajib aridi. Wajib pada janjian Tuhan lah Quran. Sebab Tuhan kata bahasa hidup ni mesti mati. Tu kita kata wajib tu. Bukan wajib syarak atau wajib akal. Akal jawab harus lah. Kita ni kalau Tuhan nak panjang. Kalau Tuhan nak beri pendek. Boleh belakang. Akal jawab boleh jadi. Tuhan nak beri tak mati kita boleh kodok gini. Beranak pinak sampai penuh. Boleh. Tanya-tanya Barazak, mau apa Barazak? Barazak tu 16 juta tu lah. Boleh? Boleh. Bokok kaya mana tak tu lah. Akan jawab boleh tak? Boleh. Tapi takkan nak buat sebab Tuhan janji. Dalam Quran. Tu tajuk nak faham sesekeru tu. Ini tuan-tuan Islam kita. Orang beriman kita. Mengaji kara ni. Kena lebih faham akidah. Tengok kita tengok berlaku ni. Orang tak kerti akidah. Islam ni dia bukan semacam kafir. Apa lagi? Dia ada batasan, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada sah, dia ada batal, dia ada sebab, dia ada syarat, dia ada manik dia. Dia tak semacam hal lain. Sebab tu kongsi-kongsi tak boleh. Islam buat siap kita. Ni kita sedih ni. Raya Tepuseng, belarak raya Tepuseng. Raya Cina kita pergi kata, penilah kongsi belakang, pakak gotong royong. Kan Islam buat siap dah. Islam ni dia satu ya. Dia tak boleh hal macam lain. Tengok abang masuk Islam. Orang kafir, Hindu ke Buddha ke Kristian, kalau dia mari suruh kita pakai serban supaya kita tiru macam kita, sembahyang macam kita, tak jadi Islam lah dia. Selagi dia tak mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Faham lagi? Tu dia mau tak kalau pergi ke mana dia makan dah batas. Kita pun nak ikut dia kata. Kita pergi pula kuih dia mau. Atau gereja. Ya Father, minta palang salib saya nak pakai. Hal ni dia tak faham ni. Islam dia ada batas dia. Kita pak mek balang bak gitu ya bos ini kafir tu. Sebab kita Islam lain pada hal lain. Hal lain dia tak ada sebab dia bukan daripada Allah. Kita ada batas. Tiap-tiap ibadat dia ada simbolik. Makna-makna sebalik-sebalik tu. Melangkah ke hapuknya ke jalan tarik ada makna-makna dia. Macam kita ibadat kita lah. Simbolik sembelih kurban sebab apa? Simbolik kita, simbolik tu. Kita ikut demo ikut kita boleh pergi. Sebab Islam kalau pergi ikut lu pergi. Demo mari kita pergi mari tak apa. Allah, tapi orang tak faham tu. Tu dia payah. Nampak lagi tak? Bak ibadat contoh dia. Ni saya nak tegak ni. Ni akidah kita kena faham. Bak ibadat dengan kafir lain pada Islam tak boleh kira bercara. Ibadat mu aku.
Sebab tu orang kafir lain pada Islam mari buat ibadat semayang tak sah sekali-kali kecuali dia asyhadu alla ilaha illallah. Sebab syarat semayang Islam. Mudah lagi. Mudah ya. Dia nak bisah boleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sah. Sebab benda ibadat tak boleh kongsi dengan siapa-siapa. Puasa ibadat. Sebab tu kalau orang kafir dia puasa, buka puasa, dia sahur molek, tak buat perkara batal puasa, tak sah puasa dia. Sebab apa? Syarat puasa Islam. Mudah ya. Pak siapa kita celaru dengan ini. Buat capur ligo gitu ibadat pun kena kira sekali. Oh apa ni? Raya tak boleh sebab raya kita ibadat. Tak itu wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita buat-buat apa pun bagi mengabdi diri pada Tuhan. Kita orang beriman lain pada demo. Demo ada pri kosong, kita tak ada. Raya kita kan macam raya demo. Apa lagi? Boleh tak kita sembelih korban 8 bulan? Masa lama dengan 10 bulan boleh siap-siap. Tak jadi korban. Sebab apa? Sebab ibadat. Dia ada tentu-tentu. Jadi boleh tak kita gabung depa raya, kongsi raya? Ha. Benar ibadat Nabi ayat siap. Tak ada kompromi. Sebab tu tak boleh pergi curi tok kamu aku tolong tok kamu aku. Ah, ini benar ibadat. Tak keroyak dah agama kita akidah. Kita ada sah batal haram makruh sah. Allahu akbar. Yang dok jadi sangat pemimpin, gila ke undi. Dia tak kira lah kalau agama diri dia tak boleh jaga. Nak jaga agama rakyat macam mana? Allahu akbar. Teruk sungguh. Sanggup celek sini bodoh setengah. Hak setengah sanggup celek tokong bodoh. Pakai tu ada simbolik dia malu. Bagi kita Islam dia ada batasan. Pak siapa pemimpin buat gini? Pemimpin dia gila dunia. Munakahah nikah kahwin. Tak boleh campur dengan kafir tak? Sebab tu orang kafir jadi saksi tak boleh nikah. Jadi wali tak boleh. Nak menikah dengan orang Islam pun tak sah. Kecuali dia asyhadu alla boleh. Nak jadi pengantin tak boleh. Tak akak. Sebab apa? Syarat nikah Islam. Tajuk tu. Jadi boleh tak kita nikah sini sagi menikah di gereja mapuh gitu. Ha, munakahah nafsi. Yang boleh muamalah. Nak sewa menyewa, jual beli boleh ke kafir? Sebab syarat jual beli bukan Islam. Nampak lagi ni? Tapi lo ni dia bedas macam rabuh habis hajak kita. Oh, kita hak mengaji jangan turut tuan-tuan. Bila dia nak turun curang turun. Kalau kita turut juga mapuh kali kita lah. Apa nak jadi tak turun ni? Ha, nampak lagi nah. Ingatlah kita ibadat munakahah tak boleh campur dengan kafir. Kita demo. Kita ada batasan. Demo tak ada batasan. Demo boleh mari gotong royong kita, tapi kita tak boleh gotong royong dengan demo. Demo mari belajar buat cara semayang kita. Boleh. Tapi demo tak akan jadi Islam selagi demo tak ucap. Kita pergi belajar tengok cara-cara nak semua sokong. Bagi ni, demo mari boleh apa salahnya? Dalam Facebook je apa salahnya? Pakat pergi tolong kata. Demo mari dah semua hak kita. Tu kuliah ayuhal kafirun tu. Orang kafir mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad. Lah ni kita pakat gotong royong lah senang. Aku bawa orang musyrikin, orang demo ni, pakat pergi Mekah, Kaabah, semayang ikut caramu. Esok membawa orangmu sembah tokong Lata Manat Uzah. Esok lusa buat gitu, buat jadual. Tu ayat kuliah ayuhal kafirun, buat ibadat tak boleh gotong royong tuan-tuan. Mari hari ni dia tak kira je nak buat pekak pergi belakang. Tengok. Kita agak kalau pemimpin jenis tu masuk kapur ke, bukan sekat cium tangan, jilat piak. Tangan orang pasik tu bukan darah apa, bodoh pemimpin macam tu. Hajak orang sesak dunia akhirat. Jangan turut tuan-tuan. Tengok dulu. Pemimpin kalau akidah jadi jahanam, kita jangan turut. Allah heret kali kita masuk neraka. Kita orang mengaji akidah gitu. Kena royak tuan-tuan. Tapi benda macam ni bukan royak dalam TV. Sebab tu ustaz-ustaz ni duduk cara dia menyanyi bab makuk pinggang, bab bini kelahi di dapur, bini masak 3 rasa tengok. Tengok ustaz-ustaz dalam TV radio. Bukan royak bab akidah ni pedih sikit.
Aku dengar sakit telinga. Tapi kita wajib jaga pagar ni. Tu ustaz-ustaz duk melawak dalam TV dulu. Kita bak laki bini, nikah dua. Bak berak laki bakit lewat. Itu lah. Ha 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 ha. Nyanyi dan lu nak reti akidah apa? Nak royak tak boleh kacau. Ha, benda jenis ni bayar. Benda jenis kalau royak siap mengganggu kaum lah. Sedangkan kita kena royak akidah kita ni. Nampak tuan-tuan eh? Ha, qala musannif rahimah. Gino jadi cengih sangat ini tu. Ni nak royak kata, ini akidah kita. Nah ada hukum dia. Tengok. Seperti mati kita kemudian daripada hidup. Tanah situ dulu. Maka jangan saudaraku biar dan helak. Tanah situ. Tu nak ayat bahasa pula lah. Tanah kata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.